Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera dan selamat pagi cikgu ucapkan kepada semua pelajar-pelajar cikgu yang cikgu sayangi. Terlebih dahulu sebelum kita mulakan pengajaran dan pembelajaran kita pada pagi ini, cikgu nak kenalkan diri cikgu dulu lah. Cikgu sebagai cikgu pelatih di sekolah ni, cikgu akan mengambil alih mata pelajaran matematik iaitu yang sebelum ini diajar oleh Cikgu Nur Aini. Cikgu akan ambil alih selama 2 bulan. Nama cikgu Muhammad Muzammir bin Muhsinun. Lebih mesra kamu boleh panggil cikgu Cikgu Mus. Uh, uh, okay. Jadi cikgu harapkan kerjasama daripada semua pelajar semasa cikgu mengajar dapat memberi perhatian, dapat memberi tumpuan sebagaimana kamu memberi kerjasama kepada Cikgu Nur Aini pada sebelum ini. Berbalik semula kepada pengajaran dan pembelajaran kita. Untuk hari ini, cikgu akan mengajar iaitu operasi asas, iaitu operasi tolak. Minggu lepas, cikgu tahu, rasanya Cikgu Nur Aini sudah mengajar, memberi pengenalan terhadap operasi tolak. Cikgu hanya hari ini cikgu akan memantapkan lagi kefahaman kamu tentang operasi tolak ini. Bagi memulakan kita punya pengajaran hari ini, cikgu meminta semua pelajar untuk menonton dahulu video yang cikgu sediakan ini. Saya ada 10 roda, 10 roda, 10 roda. Saya ada 10 roda, tolak satu berapa? Saya ada 9 roda, 9 roda, 9 roda. Saya ada 9 roda, tolak satu berapa? Saya ada 8 roda, 8 roda, 8 roda. Saya ada 8 roda, tolak satu berapa? Saya ada 7 roda, 7 roda, 7 roda. Saya ada 7 roda, tolak satu berapa? Saya ada 6 roda, 6 roda, 6 roda. Saya ada 6 roda, tolak satu berapa? Saya ada 5 roda, 5 roda, 5 roda. Saya ada 5 roda, tolak satu berapa? Saya ada 4 roda, 4 roda, 4 roda. Saya ada 4 roda, tolak satu berapa? Saya ada 3 roda, 3 roda, 3 roda. Saya ada 3 roda, tolak satu berapa? Saya ada 2 roda, tolak satu berapa? Saya ada 1 roda, 1 roda, 1 roda. Bila tolak 1 roda, semua pun tak ada. Pelajar-pelajar. Tadi dah tengok kan video yang cikgu paparkan. Hari ni kita akan belajar pasal operasi tolak. Apa yang kamu tahu maksud tentang operasi tolak? Maksud operasi tolak iaitu penolakan ialah proses mencari beza antara dua nombor. Apa itu beza antara dua nombor? Contohnya, di sini ada gambar A dan gambar B. Dua-duanya menunjukkan buah manggis. Ada 4 biji manggis dalam gambar A dan 3 biji manggis dalam gambar B. Beza antara bilangan manggis di atas ialah 4 tolak 3
sama dengan 1 biji manggis. Okey, maksudnya kat sini beza antara manggis dalam gambar A dan gambar B ialah 1. Maknanya kat sini beza dia antara gambar A dan gambar B. Antara dua nombor tu, bilangan di gambar A dan bilangan dalam gambar B. Beza dia ialah 1 biji manggis. Dan awak kena ingat proses tolak bila berlaku, dia jumlahnya akan lebih kurang daripada jumlah keseluruhan gambar yang cikgu tunjukkan tadi. Okey, baiklah. Sekarang cikgu akan tunjukkan cara untuk menolak nombor bulat tanpa mengumpul semula dengan pelbagai kaedah. Okey, kaedah yang pertama iaitu kaedah bilang terus. Ini kaedah yang pertama. Okey. Kaedah pertama yang kita boleh gunakan. Okey, ini 7. Ini contohnya, soalannya ialah okey, 7 tolak 4 sama dengan berapa? Okey, untuk operasi kaedah bilang terus ini, okey, kita boleh gunakan barang maujud. Barang yang wujud, itu seperti jari. Kalau ada dengan dekat dengan kita iaitu jari, objek ataupun gambar. Macam cikgu sediakan sekarang ni adalah cikgu menggunakan gambar. Okey, okey, sama-sama kita buat. Okey, macam mana cara kaedah bilang terus ini? Okey, kita kira sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, untuk kita kira 7, kita gerak ke hadapan. Okey, kita kira daripada sini pada awal. Okey, kita balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, 7. Kita dapat 7 keseluruhannya. Dia kata berapa? Tolak berapa? Tolak 4. Okey, tolak 4. Kita ambil daripada belakang pula. Kita kira daripada belakang. Okey, untuk lebih mudah, cikgu akan tanda lah. Okey, 1. Okey, 1. 2. Sebab sekarang ni kita tengah melakukan operasi tolak. Jadi kita tolak tu, jadi untuk lebih mudah, kita pangkah terus. Kita kira dari belakang tu, kita pangkah terus. Senang, lebih mudah. Sekarang tadi dah berapa? 2. Okey, 3, 4. Okey. So, baki yang tertinggal berapa? Kira balik. Yang kita tak pangkah berapa? 1, 2, 3. Jadi jawapan dia ialah berapa? 3. Okey, kita tulis jawapan dia berapa? Kita tulis jawapan dia. Jawapan dia 3. Okey, sekejap. Jawapan dia ialah 3. Pandai. Ini cara dia. Kalau kita kira keseluruhan dahulu. Okey, untuk angka depan 7. Okey, kalau sini 7. Tak kira ada letak nombor berapa pun. Contoh 8 ke 6 ke. Okey, kita kira pada depan. Kita kira 1, 2, 3 dari depan. Okey, lepas tu dia kata tolak berapa? Tolak, ni kat sini tolak 4. Jadi kita kira dari ke belakang. 1, 2, 3, 4. Lepas tu kita tengok berapa yang tinggal, yang kita tak tanda, yang kita tak pangkah tu. Itulah jawapan dia. Itulah operasi kaedah bilang terus. Okey. Okey, seterusnya. Cikgu harap, okey, yang tadi juga harap kamu boleh faham lah. Kaedah yang cikgu ajarkan, kaedah bilang terus ni. Mudah je sebenarnya. Tak apa, nanti untuk kamu lebih faham nanti kan adalah latihan cikgu akan beri untuk kamu lebih faham, lebih mudah untuk kamu faham. Okey, kaedah seterusnya cikgu akan tunjukkan iaitu kaedah garis nombor. Okey, kaedah garis nombor ni. Okey, contoh kita tengok soalan yang diberi. Okey, 8 tolak 3 sama dengan berapa? Okey, untuk kaedah garis nombor ni, okey, kita buat satu garis nombor. Okey, seperti yang cikgu tunjukkan ni. Okey, kita buat satu garis nombor. Lepas tu kita buat satu garis kecil-kecil ni.
garis kecil-kecil ni kita buat. Okey, lepas tu berapa soalan dia? Depan ni berapa keseluruhan dia? Kita tengok nombor depan ni. Berapa? 8 kan? Okey, jadi kita buat 8 garis kecil-kecil ni. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, dah siap 8 ni. Jadi keseluruhannya ialah 8. Dah siap 8. Dia kata berapa? Tolak 3. Okey, kaedah dia sama pada tadi. Macam tadi kita kira belakang kan. Ini pun sama. Kita ambil daripada 8 ni. Okey, 8. Kita anjak. Kita buat anjakan macam ni. Kita tolak. Berapa dia kata? Tolak berapa? Tolak 3. Okey, tolak 3. Lompat 3 kali. Daripada nombor 8, kita lompat 3 kali ke belakang. 1, 2, 3. Okey, dia berhenti kat berapa? Dia berhenti kat nombor berapa? Berhenti kat nombor 5 kan? Jadi jawapannya ialah 5. Dekat mana yang dia berhenti lompat tu, maknanya dekat situlah jawapannya. Okey, maknanya 8 tolak 3 sama dengan 5. Okey, cikgu tulis jawapan dia. Sebentar ya. 8 tolak 3 sama dengan 5. Okey, faham tak? Cikgu ulang balik. Okey, cikgu ulang semula. Okey, untuk kaedah garis nombor, okey, kita perlu buat satu garisan. Okey, kita buat satu garisan lurus melintang. Okey, lepas tu kita akan buat satu garis kecil-kecil ini mengikut jumlah nombor di hadapan. Okey, nombor berapa yang paling besar kat sini yang depan ni? Nombor 8. Jadi kita buat satu garis kecil-kecil ni sebanyak 8. 8 kali. So kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Okey, kemudian soalan seterusnya dia kata apa? Tolak 3. Okey, dia tolak 3. Maknanya okey, dari belakang sama macam kaedah yang tadi. Kaedah apa je kita tadi? Kaedah bilang terus. Kaedah bilang terus tadi. Sama, kita ambil pada belakang pada nombor 8. Okey. Tu kita perlu lompat. Okey, dia kata berapa? Tolak berapa? 3. Jadi kita perlu lompat 3 kali. 1, 2 dan 3. Jadi dia berhenti kat mana? Kat mana dia berhenti? 5 kan? Jadi kat situlah jawapannya, iaitu 8 tolak 3 sama dengan 5. Mudah kan? Cikgu harap kamu faham lah kaedah-kaedah yang cikgu ajarkan ni. Okey, para pelajar. Baiklah, sekarang cikgu akan tunjukkan cara untuk menyelesaikan masalah penolakan dalam bentuk ayat matematik ditukar ke bentuk lazim. Okay, hari ni cikgu kita akan gunakan hanya nombor 1 digit dan 2 digit, iaitu rumah angka sar dan puluh sahaja. Hari ni cikgu akan ajarkan 2 digit tu dahululah. Okey. Kita pergi kepada contoh yang pertama. Okey, soalan yang pertama contoh. Okey, 5 ayat matematiknya iaitu 5 tolak 2 sama dengan berapa? Okey, kita tukarkan kepada bentuk lazim. Okey, bentuk lazim dia macam mana? Kita mulakan dengan 1 digit, iaitu rumah angka sar. Okey, 5 di bahagian atas, 2 di bahagian bawah dan simbol tolak di bahagian kiri nombor 2. Itu di bahagian kotak. Okey, cikgu dah buat kotak ni lebih mudah untuk kamu faham. Okey, kita ulang balik. Okey, 5 di bahagian atas, 2 di bahagian bawah dan simbol tolak di bahagian kiri nombor 2. Maknanya simbol tolak di bahagian bawah. Di kiri. Okey, jadi kita baca dia macam mana? 5 tolak 2 sama dengan berapa? Lepas tu yang kotaknya dia kan macam ibarat sama dengan lah. Okey, berapa? Tadi kita boleh gunakan kaedah cara kita nak kira macam cikgu gunakan tadi, kaedah bilang terus. Cikgu ajarkan kaedah apa tadi? Bilang terus. Kita gunakan barang mawjud kan. Okey, apa yang paling dekat dengan kita? Iaitu jari. Lebih mudah jari yang kita boleh gunakan jari. Okey. Dia kata berapa? 5. Okey, kita angkat 5 jari. Dia berapa? 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, kita angkat 5 jari. Dia kata berapa? Tolak berapa? Tolak 2. Tolak 2. Okey, berapa? Kita tolaklah 2 jari kita. Tutup.
kita lipat ke dalam. 1, 2. Okey, berapa yang tinggal? 1, 2, 3. Okey, maknanya 5 tolak 2 adalah sama dengan 3. Okey, kita tulis jawapan dia. 5 tolak 2 sama dengan 3. Begitu juga dengan dalam bentuk lazim ni pun kita tulis 5 tolak 2 sama dengan 3. Lebih cepat. Awak kira ni, 5 tolak 2 berapa? Angkat jari. 5 tolak 2. Tolak 2. 1, 2. Berapa? 3 yang tinggal. Cepat ni. Memang akan lebih cepat kalau kita nak kaedah ni. Okey, kita pergi ke contoh yang kedua. Okey, soalan yang kedua. Okey, berapa soalan yang kedua ni? 9 tolak 5 sama dengan berapa? Okey, ini dalam bentuk ayat matematik ni. Lepas tu kita tukarkan dalam bentuk lazim. Okey, 9 di bahagian atas. Okey. Tolak, simbol tolak di bahagian kiri, di bahagian bawah. Tolak berapa? Tolak 5. Kita ambil balik yang ni, soalan ni tolak 5. Kita tulis di kotak kedua ni, tolak 5. Sama dengan berapa? Okey, berapa? Kita angkat apa cikgu ajar tadi? Kita angkat 9 jari. Angkat 9 jari kita. 9 jari. Okey, dia kata tolak berapa? Tolak berapa? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi baki yang tinggal berapa? 1, 2, 3, 4. Okey, jadi jawapannya berapa? 9 tolak 5 sama dengan 4. Mudah kan? Ini adalah contoh tolak bagi satu digit, iaitu bagi rumah angka sa. Dalam bentuk lazim macam ni kita buat. Okey, seterusnya kita pergi kepada contoh yang ketiga, iaitu contoh dalam bentuk digit. Contoh tolak dalam bentuk 2 digit, iaitu rumah angka puluh. Dia melibatkan 2 rumah angka, iaitu sa dan puluh. Okey, contohnya kita pergi contohnya, tengok ni soalan dia dalam bentuk ayat matematik dia berapa? 65 tolak 24 sama dengan berapa? Okey, macam mana kita nak tukarkan dalam bentuk lazim? Sini cikgu dah bagi contoh. Okey, berapa? 65 tolak 24. Tolak. Kita ambil balik je. Tolak 24 ni kita letak bawah. Tolak 24 sama dengan berapa? Okey, macam mana cara kita nak kira? Kita kira satu-satu. Kita ambil di bahagian kiri dahulu. Maksud cikgu di bahagian kanan dahulu. Di bahagian kanan nombor pada rumah sa. Digit nombor 1 iaitu rumah angka sa. Kita kira pada rumah angka sa. Okey, nombor berapa yang duduk di bahagian rumah angka sa ni? Nombor 5 dan nombor 4. So kita habiskan kiraan tolak. Kita tolak dulu rumah angka di bahagian rumah angka sa ni. Berapa dia kata? 5 tolak 4 berapa? Okay, kita angkat jari 5 tolak 4. 1, 2, 3, 4. Jadi berapa tinggal? 1. Okey, untuk ini maknanya jawapan dia 1. Okey, dah selesai ke? Belum selesai lagi. Masih ada satu lagi rumah angka, iaitu rumah angka puluh. Okey, kita tolak pula rumah angka puluh ni. Berapa? Dia kata berapa? 6. Okey, angkat jari 6 dulu. Tolak berapa dia kata? Sini tengok, kita dah buat bentuk lazim kan? Tolak berapa? Tolak 2. Okey, 6 tolak 2. 1, 2. Okey, berapa baki? 1, 2, 3 dan 4. Okey, baki dia 4. Jadi maka jawapannya berapa? 41. Mudah kan? Okey, cikgu ulang balik lah. Untuk bagi kamu lebih faham, cikgu ulang semula. Okey, dalam bentuk ayat matematik untuk rumah angka sa dan rumah angka puluh. Okey, dia kata, okey, soalannya contoh 65 tolak 24 sama dengan berapa? Okey, kita padam dulu jawapannya berapa. Okey, macam mana kita nak tukarkan dalam bentuk lazim? Sama juga. Okey, kita ambil dulu nombor 65, kita masukkan 65. Lepas tu seterusnya nak kata apa? Tolak.
simbol tolak 24. Tolak 24. Kita tulis bawah dia je. Tolak 24. Lepas tu kita buat satu garis sama garis yang ni ibarat macam sama dengan lah. Untuk tulis jawapan. Okey, cara kira dia, kita kira dahulu nombor yang berada di rumah angka sar. Okey, ini cikgu dah tulis dah. Untuk lebih mudah, untuk kamu lebih mudah, tulis macam mana cikgu tunjuk ni. Tulis rumah angka sar belah kanan, rumah angka puluh belah kiri. Jadi kamu tahu beza antara yang mana rumah angka sar dan mana rumah angka puluh. Okey, rumah angka sar. Nombor berapa yang ada? Nombor 5 dan nombor 4. Okey, kita selesaikan dahulu kaedah penolakan bagi nombor 5 dan nombor 4 ni dulu. Di rumah angka sar ini dahulu. Okey, 5. Macam mana? 5, cikgu ajar tadi. 5 tolak, simbol tolak, 4. 5 tolak 4 berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi 1 bakinya. Okey, seterusnya kita selesaikan pula di bahagian rumah angka puluh. Rumah angka puluh di bahagian kiri. Nombor di bahagian kiri ialah nombor berapa? Nombor 6 dan nombor 2. Kita dalam kaedah operasi tolak kan sekarang. Jadi 6 tolak 2 sama dengan 4. So jadi jawapannya 41. Jadi inilah kaedah yang cikgu ajarkan. Okey, kaedah yang pertama tadi apa? Kaedah yang pertama iaitu kaedah bilang terus. Kaedah yang kedua iaitu kaedah menggunakan garis nombor. Itu kaedah yang kedua. Okey, yang ketiga apa dia? Kaedah yang ketiga iaitu kita tukar daripada bentuk ayat matematik kepada bentuk lazim. Jadi 3 benda kita belajar hari ni. Untuk kita kaedah yang cikgu ajar ni untuk kita mudahkan pengiraan kita dalam operasi tolak. Okey, untuk lebih faham, untuk buat para pelajar lebih faham, lebih apa yang kita belajar hari ni, okay, cikgu ada sediakan beberapa latihan. Okay, cikgu nak selepas sahaja menonton video yang cikgu buat ni, cikgu nak para pelajar cuba jawab latihan yang cikgu berikan, dan bila dah selesai boleh hantar pada cikgu. Okey, sekian, terima kasih cikgu ucapkan kepada para pelajar. Selamat menjawab soalan latihan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.